Salam sejahtera. Spekulasi kencang mengatakan Muhyiddin akan dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional semula. Apakah pencaturan Muhyiddin menjadi? Apakah percaturan strategik politik Muhyiddin jauh lebih licik dan jauh lebih bijaksana daripada orang lain atau kepimpinan Perikatan Nasional atau pembangkang atau PAS sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini memang satu kejutan untuk kita semua. Bayangkanlah, kita sangka peletakan jawatan Muhyiddin itu sudah sah, sudah muktamad dan sudah diterima. Rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada rahasia di sebalik peletakan jawatan Muhyiddin tersebut. Rupa-rupanya, peletakan jawatan Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional belum lagi sah. Ini bukan cakap-cakap kosong, tapi ini sendiri dinyatakan oleh Sanusi Maknor. Tuan-tuan dan puan-puan, Sanusi pernah dicadangkan untuk menjadi pengerusi PN, tetapi beliau menolak. Bahkan beliau mencadangkan nama-nama lagi lain. Tetapi kali ini, lain pula nadanya. Kata Sanusi, peletakan jawatan Muhyiddin selaku pengerusi PN belum sah. Jadi, adakah ini menjadi petanda, menjadi isyarat petunjuk bahawa Muhyiddin akan kembali menerjui Perikatan Nasional? Tapi yang aku hairan, kata PAS, mereka ada berlori-lori pemimpin yang sama atau lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Tapi sehinggakan hari ini, belum ada satu nama pun yang dilantik, bahkan keluar pula kenyataan peletakan jawatan Muhyiddin selaku pengerusi PN belum sah. Adakah ini maksudnya tiada satu pun daripada kalangan pemimpin yang lain boleh menggantikan Muhyiddin? Tuan-tuan dan puan-puan, peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional PN didakwa belum sah kerana Majlis Tertinggi PN yang dijangka bermesyuarat minggu ini belum membuat sebarang keputusan menerimanya. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, berdasarkan perlembagaan PN, sebarang keputusan peletakan jawatan pengerusi gabungan perlu dibuat dalam majlis atau mesyuarat Majlis Tertinggi PN. Katanya, mesyuarat Majlis Tertinggi PN boleh membuat keputusan menolak peletakan jawatan Muhyiddin dan beliau masih boleh kekal memegang jawatan itu. Belum tentu peletakan jawatan Muhyiddin sebab peletakan jawatan pengerusi PN, walaupun dia umum dan tulis surat, tapi peletakan jawatan secara perlembagaan PN mesti dibuat dalam mesyuarat, kata beliau lagi. Jadi secara rasmi, peletakan itu belum sah, kata Sanusi lagi. Jadi kita tak perlu kata orang itu nak jadi pengurusi, orang ini nak kerana dia letak belum sah lagi. Muhyiddin kena letak jawatan dalam mesyuarat dan diterima dalam mesyuarat, maka sah peletakan itu, katanya lagi. Tiba-tiba mesyuarat buat keputusan sebaliknya, maka jawatan pengerusi PN, walaupun dia satu dunia letak jawatan, maka itu mungkin tidak sah, kata beliau lagi. Terdahulu Sanusi hadir Majlis Perhimpunan Jawatan Penjawat Awam Negeri Kedah bersama Menteri Besar di dataran Wisma Darul Aman. Ditanya kemungkinan mesyuarat Majlis Tertinggi PN menolak peletakan jawatan Muhyiddin, Sanusi menjelaskan jika keadaan itu berlaku, ia akan menyebabkan bekas Perdana Menteri itu dilihat sebagai tidak tetap pendirian. Tapi kalau Muhyiddin kekal, akan memberi kesan jadi flip-flop pula. Dia sudah bertekad takkan dalam mesyuarat tak diterima pula. Mesyuarat PN akan diadakan dalam tempoh seminggu, kata Sanusi. Sebelum ini, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri mengumumkan meletak jawatan pengerusi PN selepas 5 tahun mengetuai gabungan itu berkuat kuasa 1 Januari lalu. Berikutan itu timbul pelbagai spekulasi calon yang akan memimpin gabungan itu, dengan antara nama disebut ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa pengerusi Perikatan Nasional? Persoalan ini makin lama makin belum terjawab. Padahal sudah berapa minggu pengerusi Perikatan Nasional masih tiada pengerusinya. Dan paling teruk sekali, kenyataan daripada PAS sebelum ini, mereka kata kalau sekadar kualiti Anwar Ibrahim berlori-lori. Tapi sampai ke hari ini, ke waktu ini, jangankan satu lori, satu orang pun tiada yang sanggup menjadi pengerusi Perikatan Nasional dan belum ada lantikan. Ini betul-betul mengejutkan kita lah. Kata mereka, mereka ada berlori-lori yang sama atau lebih baik daripada Anwar. Tapi apabila tiba waktunya, jangankan kata selori, satu pun tiada. Dan kenyataan terkini daripada Zuhdi mengejutkan kita. Sediakah Hadi Awang atau Tuan Ibrahim Tuan Man menjadi pengerusi kepada Perikatan Nasional? Dan ramai netizen menganggap kalau betul Hadi Awang atau Tuan Ibrahim Tuan Man jadi pengerusi Perikatan Nasional, ramai yang menganggap atau meramalkan Perikatan Nasional hanya tinggal tunggul dan tidak ada maknanya lagi. Wujudnya seperti sudah mati, matinya tak disedari, kata netizen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika teka-teki siapa yang akan dilantik mengetuai Perikatan Nasional belum terjawab, seorang tokoh berpengaruh dalam PAS menegaskan bahawa mereka tiada pilihan kecuali dua pemimpin utamanya diangkat ke jawatan tersebut. Bekas ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Muhammad Zuhdi Marsuki berkata, parti itu tidak boleh tidak untuk memilih ketetapan itu, sekiranya mereka benar-benar mau melaksanakan resolusi muktamar baru-baru ini. Katanya bakal pengerusi PN yang perlu dicalonkan bagi menggantikan Muhyiddin Yassin ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang sendiri atau paling tidak timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Menamakan tokoh lain sebagai pengerusi PN mewakili PAS adalah satu percanggahan dengan prinsip politik PAS, tegasnya dalam tulisan di media sosial hari ini. Dia juga mengingatkan bahawa penanda aras seseorang ketua kerajaan bagi PAS ialah tokoh seperti Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat dan Abdul Hadi Awang.
Muktamar PAS yang diadakan di kota Sarang Semut, Alor-Setar, Kedah pada September tahun lalu katanya jelas merumuskan satu resolusi bahawa PAS perlu memimpin PN. Bekas setiausaha politik Tuan Ibrahim Tuan Man semasa dia menjadi menteri dulu mendakwa, ramai terlupa bahawa PAS melaksanakan dasar kepimpinan ulama dan ia seharusnya diteruskan semasa parti itu mengetuai PN serta kerajaan pada satu hari nanti. Ia selaras dengan prinsip kepimpinan ulama. Resolusi muktamar bahawa PAS perlu memimpin PN harus dibaca sekali dengan resolusi muktamar berkaitan kepimpinan ulama yang telah dirumuskan sejak awal tahun 1980-an lagi. Selepas itu, hampir setiap kali muktamar PAS akan ada penegasan-penegasan untuk memperkasakan kepimpinan ulama. Gagasan kepimpinan ulama yang didukung oleh PAS bukan sahaja merupakan satu dasar hukum tentang kepimpinan di dalam fiqh Islami, tetapi juga sudah menjadi prinsip politik yang diperjuangkan oleh PAS katanya. Kata beliau lagi, sesiapa yang enggan menerima prinsip politik PAS itu, dakwa Muhammad Zuhdi, akhirnya akan meninggalkan parti terbabit sama seperti yang pernah dilakukan oleh kumpulan yang menubuhkan amanah. Secara konvensyen, sesiapa yang menjadi pengerusi PN, maka beliaulah bakal menjadi Perdana Menteri sekiranya PN menang kelak. Jika pengerusi PN itu daripada PAS, maka Malaysia kelak akan mendapat Perdana Menteri dari kalangan golongan ulama. Para pendukung PAS yang sudah lama berkecimpung dengan aktivisme PAS, hasrat itu sudah tertanam lama jelasnya lagi. Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN selepas kemelut pentadbiran kerajaan Perlis yang sempat menyaksikan hubungan PAS dan Bersatu semakin tegang. Ia dibayangi kenyataan keras beberapa pemimpin PAS termasuk ketua pemudanya yang menggunakan perkataan berambus kepada pihak yang dianggap mengkhianati pentadbiran Muhammad Shukri sebagai Menteri Besar. Walaupun Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN, ia belum disahkan kerana mengikut perlembagaan parti itu, keputusan tersebut mesti disahkan oleh majlis tertinggi mereka. Setakat ini, MTPN belum bersidang untuk membincangkan peletakan jawatan Muhyiddin. Untuk rekod, di sebalik pengunduran itu, Muhyiddin masih kekal sebagai Presiden Bersatu, sekaligus meletakkan dia sebagai salah seorang anggota Majlis Tertinggi PN. Muhammad Zuhdi turut memberitahu pandangannya sempat menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan sesetengah ahli PAS. Mereka adalah golongan-golongan yang tergopoh-gapah yang tidak sabar-sabar menyusuri lorong-lorong kompleks pentadbiran kerajaan di Putrajaya, ujarnya, merujuk kepada reaksi kepada temu bual dengan sebuah media tempatan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kajian dan Polisi Lajnah Penerangan PAS Pusat Nurul Islam Muhammad Yusuf memberikan reaksi berbeza pandangan dengan Muhammad Zuhdi dalam hantaran hari ini. Katanya, usul yang dibentangkan PAS untuk mengetuai PN adalah jelas tentang lagi terang maksudnya, malah tiada keperluan untuk dibaca bersama dengan hal-hal lain. Malah Nurul Islam turut mendakwa Muhammad Zuhdi mengadakan sesuatu yang tidak ada. Sedangkan kepimpinan PAS pun boleh datang dari apa-apa latar belakang dan tiada prasyarat. Takkan pengurusi PN tiba-tiba ada prasyarat iaitu mesti ulama, kata beliau. Jangan mengadakan apa yang tiada. Doktor, ikutlah keputusan kepimpinan. Tahan diri daripada mengeluarkan pandangan peribadi, tulisnya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Gagak rimba, kata Nusila, baru boleh karaoke, kata beliau. Red Mouse kata boleh tukar perlembagaan kalau PN menang 2/3. Ikutlah sistem Taliban atau Iran pun boleh, kata netizen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Purple Mouse kata itu baru betul, bukan tangkap muat tak ikut hierarki kepimpinan, katanya. S. Highlander kata Hadi tak boleh, paling banyak ponteng sesi parlimen. Apa pula pendapat anda semua? Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.